Dan kalau kita lihat kemenangan PKR di Don Kajang, telah meninggalkan beberapa perkara yang kita tidak boleh lupakan. Yang pertama, saya percaya tuan-tuan kalau datang daripada Kajang, duduk di Kajang, tentu tahu hal ini Kajang terkenal dengan apa. Kajang dulunya terkenal dengan sate, dan semakin hari Kajang semakin dikenali sebagai kawasan yang paling tinggi kes denggi dalam negara. Betul tak tuan-tuan? 50% lebih kes denggi yang direkodkan dalam negara direkodkan di negeri Selangor sahaja. Satu negara kes denggi paling tinggi, 50% lebih kes denggi dalam negara adalah di negeri Selangor. Kalau kita tidur di Kajang, kita akan perasan nyamuk cukup banyak. Memang banyak nyamuk. Sebab apa banyak nyamuk? Sebab kalau tuan tengok longkang, kalau tuan tengok prasarana di Kajang, memang tidak bersih sama sekali. Majlis Pembenaran Kajang bagi saya tidak menjalankan tanggungjawab sebagai majlis dalam memastikan bandar Kajang ini sebagai bandar yang bersih. Apa guna kalau kita ada duit berbilion-bilion, tapi kalau rakyat hidup setiap malam dengan nyamuk? Apa guna kita simpan berbilion-bilion kalau 20 orang sudah mati tahun ini di negeri Selangor kerana kes denggi? Anak-anak kecil mati kerana kes denggi. Apa guna? Jadi saya nak cabar tuan-tuan, pada pilihan raya kali ini, undi Barisan Nasional untuk bagi mesej kepada Pakatan Rakyat Kerajaan Negeri Selangor bahawa mereka harus meningkatkan prestasi dalam menjaga kepentingan rakyat, terutamanya dalam soal kebersihan. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Tak rugi apa? Tuan-tuan tak rugi apa? Kalau rasa nak undi balik PRU 14, tuan-tuan undilah balik mereka. Tapi pilihan raya kecil ini kita undi siapa? Kita undi Barisan Nasional. Tak rugi. Anwar Ibrahim kalau kalah di Kajang pun beliau masih lagi ahli parlimen. Betul tak tuan-tuan? Beliau masih lagi ketua pembangkang. Beliau masih lagi penasihat ekonomi negeri Selangor dengan bayaran RM1. Kalau Anwar Ibrahim kalah di Kajang, dia tidak merugikan apa-apa. Tapi kalau kita bagi kemenangan PRK Kajang kepada Barisan Nasional, dia bukan saja menguntungkan orang Kajang, tetapi dia juga akan membantu PKR, PAS dan DAP di Selangor untuk menilai semula prestasi kepimpinan kerajaan mereka di negeri Selangor. Nampak? Inilah kita. Saya percaya tuan-tuan di hadapan saya, anak-anak muda, kita sudah gembira bila kita melihat ada dua parti sistem. Betul tak? Saya dalam Barisan Nasional, saya melihat suasana politik semasa. Bila adanya Pakatan Rakyat, dia menimbulkan satu perkara yang positif. Kenapa? Kerana Barisan Nasional sudah ada satu parti yang boleh menggugat mereka. Mereka harus bekerja lebih. Mereka hari ini dikritik dalam setiap sudut. Ini adalah satu positif yang kita perlu ambil dalam dua parti sistem. Tetapi bila kita pergi kepada satu fasa, kita pergi kepada satu keadaan di mana kita sudah ada Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional, politik apa yang kita mahu? Kita mahu politik apa? What kind of politik that we want? We want a clean politik. Anwar Ibrahim yang bertanding di Kajang, 16 tahun di dalam UMNO. Beliau merupakan pimpinan kami dalam parti UMNO, timbalan Presiden UMNO, timbalan Perdana Menteri. Anwar Ibrahim tuan-tuan 16 tahun dalam Barisan Nasional. Dan ketika beliau berada dalam Barisan Nasional, kawannya tentulah MCA, betul tak? Kawannya tentulah MIC dan juga parti-parti komponen yang lain. Tapi beliau keluar daripada UMNO kerana krisis dengan Tun Mahathir. Semua tahu. Semua tahu dia ada krisis dengan Tun Mahathir. Tun Mahathir pecat dia, buang dia kerana ada isu dia dengan Tun Mahathir. Kita tahu, Tun Mahathir pun dah sebut, dia pun sendiri dah cakap. Tetapi hari ini kita lihat bagaimana politik Anwar Ibrahim. Hari ini dia kata Barisan Nasional ni buang rakyat, Barisan Nasional tak jaga kepentingan rakyat, Barisan Nasional tipu rakyat. Sedangkan 16 tahun beliau berada di dalam UMNO dan Barisan Nasional, beliau adalah Menteri Kewangan.
Konsesi tol, siapa yang sign? Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. IPP, kontrak IPP. IPP yang kalau hari ini dia kata, dia kutuk, siapa yang sign? Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. PT-PTN, hari ini dia kata PT-PTN ini membebankan pelajar-pelajar, harus diberikan secara percuma. Siapa yang meluluskan PT-PTN? Anwar Ibrahim, beliau Menteri Kewangan. Hari ini beliau luluskan semua perkara, beliau sign semua perjanjian. Hari ini beliau pergi bertemu rakyat, mengatakan Barisan Nasional tipu rakyat. Tuan-tuan, apa yang beliau katakan tidak benar, tetapi beliau cuba mempengaruhi minda kita, menimbulkan kebencian sesama kita. Dulu kita tak pernah nampak, perkasa, betul tak? Dulu tak ada perkasa, tetapi hari ini kenapa ada perkasa? Dulu tak ada baling-baling darah, tak ada sembelih-sembelih ayam, tak ada pijak-pijak bendera, tak ada bakar gereja, tak ada baling daging babi dalam masjid. Tak ada semua ini, tuan-tuan. Tapi kenapa sekarang berlaku? Kenapa Cina marah pada Melayu, Melayu marah pada Cina? Kenapa? Politik apa yang kita nak? Negara mana yang kita nak pergi? Siapakah dalang di sebalik semua perkara yang berlaku? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan tarik 15 tahun ke belakang, adakah suasana politik hari ini ada? Pada awal 90-an ada? Tak ada. Tak ada suasana politik macam hari ini. Orang bergaduh soal masjid, orang bergaduh soal gereja, tak ada. Tapi hari ini semangat sentimen perkauman, semangat sentimen agama semakin menebar, semakin kuat. Inikah yang dikatakan politik mata? Inikah yang dikatakan politik dui parti sistem yang akan membina negara? Saya nak tanya tuan-tuan, inikah? Yes, kita bercakap soal Melayu, kita bercakap soal Cina. Masing-masing parti memikirkan hak kepentingan kaum masing-masing. Dah lama dah MCA cerita tentang kepentingan kaum Cina. Dah lama dah UMNO cerita tentang kepentingan orang Melayu. Dah lama MRC cerita pasal kaum India. Dah lama. Tetapi suasana politik ini tidak pernah berlaku. Ketika UMNO cerita pasal Melayu, MCA cerita pasal Cina, MRC cerita pasal India, tetapi tidak ada suasana bakar gereja, tidak ada suasana masjid dan sebagainya. Tak ada, tuan-tuan. Tapi hari ini semakin hari semakin berlaku dalam Facebook, hina menghina, caci mencaci. Tunggu masa sahaja. Kalau tidak dikawal, kita akan sampai ke satu tahap yang lebih dahsyat. Dan saya sebagai anak muda, saya tahu, saya sokong Barisan Nasional. Saya main Facebook, saya main Twitter. Kita bukan tak tahu. Orang cerita tentang kelemahan kerajaan Barisan Nasional, kita akui. Kita bukan menafikan. Tetapi adakah Pakatan Rakyat pilihan yang lebih baik? Hari ini mereka bermuka-muka. Saya nak cerita kepada tuan-tuan masyarakat Cina. Dalam Facebook saya, bila Barisan Nasional memutuskan MCA bertanding di Kajang, kawan-kawan yang dalam Pakatan Rakyat kata apa? UMNO mana UMNO? Letaklah calon Melayu lawan Anwar Ibrahim. Kenapa bagi pada Cina? Kenapa Kenapa mereka nak main sentimen perkauman? Mereka kata Pakatan Rakyat bukan lagi perkauman. Tapi hari ini kita lihat orang PAS hentam UMNO pasal UMNO tak bertanding di Dur Kajang. Dia kata apa? UMNO Melayu 48%, Cina 40%. Letaklah calon Melayu. Kita letak calon Anwar Ibrahim Melayu, UMNO tak nak letak calon Melayu. Saya jawab dalam Facebook, saya kata, kenapa main isu perkauman? You kata UMNO perkauman, tapi hari ini you tanya soalan kepada UMNO, kenapa UMNO tak letak calon Melayu di Kajang? Tuan-tuan, bukan senang nak bina negara bila kita ada berbilang bangsa dan berbilang agama. Bukan senang. Tunggu terang saya cakap, bukan senang. Saya percaya di peringkat Pakatan Rakyat, mereka hari ini dilihat baik sebab kita melihat cermin mata kita kepada Barisan Nasional. Satu hari nanti bila mana Barisan Nasional mungkin kalah dalam pilihan raya umum, misalnya Pakatan Rakyat memegang tampuk pemerintahan, ketika itu kita akan melihat, kita akan menyaksikan perbezaan DAP ini, PAS dan juga PKR ini akan mula terselah dan akan dapatlah kita lihat wajah sebenar mereka. Nampak? Mungkin ketika itu sudah terlambat.
Sebab itu kalau kita lihat dalam Kajang ini, bagi saya cukup mudah pilihan kita. Kita bagi undi kepada Barisan Nasional. Pertama, bila kita bagi undi DUN kepada Barisan Nasional, parlimennya siapa pegang? Parlimen siapa pegang? Parlimen tetap berada pada Pakatan Rakyat. Orang Kajang kalau bijak, PRK ini bagi DUN kepada Barisan Nasional, parlimennya adalah Pakatan Rakyat. Untung ke tak untung? Untung. Peruntukan daripada Parlimen PKR turun kepada Pakatan Rakyat, turun kepada Kajang. Peruntukan daripada kerajaan pusat juga turun kepada Kajang. Dan memang Kajang perlukan perhatian kerana longkang cukup kotor. Saya tinggal di Bandar Baru Bangi, dalam daerah Hulu Langat juga kotor. Rumah belakang rumah kena denggi, tepi rumah kena denggi, saya pun dah risau.